بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا يا ربنا إنك على كل شيء قدير أما بعد مسلمين رحمكم الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العلي العظيم. Ayat ini daripada surat Al-Hajj difahami daripadanya وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ yakni hindalah kamu menyuruh kepada manusia supaya mereka membuat hajj. Dan ini adalah apa yang Ibrahim alaihi salam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam telah disuruh untuk membuatnya. Dia disuruh untuk berdiri atas satu batu dan menyuruh kepada manusia. Dan ini setelah dia habis membaharukan binaan Kaabah dengan Ismail alaihi salam. Maka Ibrahim alaihi salam dia disuruh untuk berdiri atas batu dan menyuruh kepada manusia. Ayyuhan nas, innallaha kataba alaikumul hajj. Maknanya, wahai manusia, Allah Ta'ala telah memfardukan ke atas kamu hajj. Maka Ibrahim alaihi salam apabila dia disuruh untuk melakukan ini, dia tanya, Ya Allah, bagaimana saya menjadikan mereka mendengar? Maka Allah Ta'ala berfirman, Alayyal balagh. Maknanya, saya menjadikannya sampai. Maka Ibrahim alaihi salam, dia telah berdiri atas batu dan dia telah menyuruh setiap orang yang Allah telah takdirkan bagi dia menunaikan hajj, maka ruhnya telah mendengar seruan Ibrahim alaihi salam. Dan mereka telah katakan, mereka menjawabkan, Labbaik Allahumma labbaik. Subhanallahil azim. Tetapi sekarang yang pergi menunaikan hajj, mereka tak ingat perkara itu. Mereka sudah dilupakan tentang ini. Apabila ruh telah masuk dengan jasad, maka orang yang menunaikan hajj sekarang dia tidak ingat bahawasanya ruhnya telah menjawabkan dengan itu pada sebelum ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, ya'tuka rijala, yakni mereka akan datang kepada kamu, mereka akan datang ke Makkah Al-Mukarramah rijala, yakni dalam keadaan berjalan kaki.
wa ala kulli dhamir, dan ke atas setiap dhamir. Dhamir itu sifat bagi unta. Unta yang ia kurus, perutnya kurus, itu dinamakan sebagai dhamir. Ini sifat baginya. Kerana apabila ia pada sifat ini, maknanya ia kuat berjalan. Ini biasanya diguna untuk musafir atasnya. Maka mereka akan datang, maknanya mereka akan datang ke Makkah ke atas unta-unta. Mereka akan datang dalam keadaan berjalan kaki dan juga akan datang atas unta-unta. Ya'tina min kulli fajjin amiq, yakni unta-unta ini yang membawa jemaah haji, mereka akan datang, ia akan datang daripada setiap jalan yang jauh. Dan tengok, subhanallahil azim, apa yang Ibrahim alaihi salam telah dikhabarkan, maka ini telah berlaku. Tengok Makkah Al-Mukarramah sekarang, dari mana orang pergi kepadanya, hatta daripada negara kita yang sangat jauh daripada Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, orang kita pun mereka pergi untuk menunaikan haji. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, Allah taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum, yani supaya mereka saksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka membuat zikir, mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat. Apakah ayyamin ma'lumat itu? Hari-hari yang diketahui. Apakah hari-hari yang diketahui? Kata Ibnu Abbas dan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, hari-hari itu adalah 10 hari pertama daripada Zulhijjah yang kita sekarang berada padanya, yang mana kita ada pun pada hari Jumaat hari ini, yang ia salah satu daripada 10 hari itu. Dan 10 hari itu ada baginya kelebihan. Amalan salih padanya lagi besar pahalanya daripada hari-hari yang lain. Seperti mana warid dalam Sahih Muslim. Warid dalam Sahih Muslim bahawasanya hari-hari ini amalan salih padanya pahalanya lagi besar. Maka orang yang Allah kurniakan kepadanya hidup pada 10 hari ini, hendaklah dia menggunakan nikmat ini dan memperbanyakkan amalan yang salih. 10 hari ini ada antaranya satu hari yang ia penghulu semua hari sepanjang tahun. Ia hari Arafah, hari ke-9 daripada Zulhijjah. Dan hari Arafah sunnah untuk dipuasakan bagi seorang yang dia bukan daripada jemaah haji, bukan di atas Bukit Arafah. Maka sunat untuk dipuasakan. Dan juga sunat bagus untuk kita memperbanyakkan puasa pada 10 hari ini, melainkan hari yang ke-10 itu tidak boleh dipuasakan kerana ia adalah hari raya Idul Adha, tidak boleh puasa pada hari raya. Dan malam-malam bagi 10 hari ini Allah telah bersumpah dengannya, dengan firman-Nya, wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Wa layalin ashr, yakni Allah Ta'ala telah bersumpah dengan 10 malam itu. Maka bagus juga kita membuat qiyam padanya. Allah Ta'ala berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Apa makna ala ma razaqahum min bahimatil an'am? Yani ke atas apa yang dia kurniakan kepada mereka daripada binatang-binatang yang ia daripada jenis al-an'am. Binatang-binatang yang daripada jenis al-an'am
adalah biri-biri, kambing, lembu dan unta. Jenis-jenis ini dinamakan an'am dalam bahasa Arab. Dan ini adalah apa yang kita gunakan untuk udhiyah dengan syarat-syarat yang tertentu yang disebut oleh para fuqaha. Maka Allah berfirman, "Fakulu minha", hendaklah kamu makan daripadanya, "wa at'imul ba'isal faqir", dan hendaklah kamu memberi daripadanya kepada orang fakir supaya dia makan daripadanya. Pada hari pertama yani hari raya, pada hari raya hari ke-10 daripada Zulhijjah, dan pada hari yang ke-12 dan pada hari yang 11, 12, 13, 3 hari ini yang ia 3 hari tasyriq, sunat untuk kita membuat udhiyah, ibadah udhiyah. Yang mana ibadah udhiyah ini ada baginya syarat-syarat yang mesti diikuti supaya sah udhiyah. Udhiyah ini dibuat dengan binatang-binatang al-an'am, tapi dengan syarat-syarat yang tertentu dari sudut usia binatang itu, dan ada syarat-syarat yang disebut oleh fuqaha. Dan ibadah udhiyah ini, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabat tentangnya, dia bersabda, "Sunnatu abikum Ibrahim", yani ia adalah sunnat ayah kamu Ibrahim. Karena orang Arab mereka daripada keturunan mereka, daripada yang Quraisy itu daripada keturunan Quraisy, daripada keturunan Ibrahim alaihi salam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah sunnah ayah kamu Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih anaknya Ismail. Maka Ibrahim alaihi salam, dia telah menyuruh Ismail untuk pergi bersamanya, dan dia kata kepadanya, "Jom kita mahu membuat kurban." Maka Ismail alaihi salam, dia keluar taat kepada ayahnya, keluar bersamanya. Mereka membawa bersama mereka tali, pisau. Apabila mereka sampai antara bukit-bukit, Ismail kata, "Wahai ayahku, mana kurban yang kamu mahu sembelih?" Maka Ibrahim alaihi salam, dia kata apa yang Allah mengkhabarkan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk." Yani dia kata, "Wahai anakku, sesungguhnya saya telah melihat dalam mimpi bahawasanya saya menyembelih kamu." Dan mimpi para anbiya itu wahyu. Mimpi mereka bukan macam mimpi kita. Mimpi mereka itu wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ismail dia tahu bahawasanya Allah menyuruh ayahnya Ibrahim untuk menyembelihnya. Maka dia kata, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Tengok kepada Ismail alaihi salam, seorang yang mulia ini, yang berakhlak yang baik, seorang yang dia bercepat-cepat mahu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang sangat baik terhadap ayahnya. Dia kata apa? Dia kata, "Wahai ayahku, buat apa yang kamu disuruh. Satajiduni insya'allahu sabira." InsyaAllah kamu akan dapat saya orang yang bersabar. Masya Allah al-azim. Sedangkan ayah dia mahu buat apa? Mahu menyembelih dia.
Tapi tengok jawapannya kepada ayah. Zaman sekarang kita melihat kalau ada setengah orang, kalau ayah dia kata bangunlah solat, dia sibuk main game, sibuk dengan handphone dia. Solat pun tak bangun untuk menunaikannya. Bukan ayah nak sembelih dia, hanya mahu dia solat supaya dia tidak diazabkan di akhirat. Dia abaikan. Ayah dia kata, jom pergi masjid, hadir kuliah bersama saya. Dia tak keluar, degil-degil dengan ayahnya. Sedangkan ayah mahu tarik dia kepada kebaikan. Pemuda-pemuda zaman sekarang, ramai daripada mereka sudah terkesan dengan apa yang mereka melihat dalam social media. Dua mata dan dua telinga adalah dua pintu yang menyampaikan kepada hati. Orang perlu jaga apa yang dia masukkan ke dalam hatinya daripada pintu-pintu itu. Jangan menerima apa-apa masuk ke dalam hati. Rumah kita tutup pintu apabila ada angin supaya tak masuk debu dan kotoran, kita tutup. Apatah lagi fitnah-fitnah ini yang ada di luar sana. Bukankah perlu kita tutupkan mata kita daripada yang haram dan menutupkan telinga kita daripada yang haram supaya hati kita tidak jadi kotor? Muslimin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, taat kepada ibu ayah dalam kebaikan ini ada padanya barakah yang besar bagi seorang di dunia dan di akhirat. Taat kepada mereka pada apa yang ia berselari dengan agama. Maka Ibrahim alaihi salam apabila dia melihat anaknya seperti itu, maka dia menangis melihat anaknya bagaimana cepat-cepat mahu bertaat kepada Allah. Sebenarnya dua-dua mereka, kenapa mereka ingin mahu itu? Kerana mahu bertaat kepada Allah. Walaupun suruhan itu adalah seorang ayah menyembelih anaknya. Zaman sekarang ada pun setengah ayah yang dia sendiri tidak melaksanakan apa yang Allah suruh. Dia sendiri tinggalkan salat. Dia sendiri membuat dosa-dosa. Sedangkan bukan yang kita disuruh dengannya adalah untuk menyembelih anak-anak kita. Tapi terdapat ada sebahagian manusia yang mereka tidak bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini memberi kesan ke atas anak. Apabila kita mahu anak kita jadi orang salih, hendaklah dia melihat contoh yang baik di dalam rumah kita. Apabila kita mahu generasi yang baik, seorang guru, seorang pencarah, hendaklah dia tunjukkan contoh yang baik bagi pemuda-pemudi ini supaya insya-Allah kita dapat generasi yang baik. Maka Ibrahim alaihi salam apabila dia baringkan Ismail dan dia ingin untuk menyembelih dia, maka Ismail dia kata apa? Dia kata, wahai ayahku, ikat saya dengan kuat supaya saya tidak bergerak ketika kamu menyembelih, dan jauhkan baju kamu supaya tidak tertumpah darahku ke atas baju kamu. Nanti ibuku melihatnya dan dia menangis. Subhanallahil azim. Maka Ibrahim alaihi salam apabila dia pegang pisau dan dia cuba untuk menyembelih, dia lalukan pisau atas leher Ismail. Pisau tidak menyembelih. Ismail kata, apa yang berlaku? Kenapa tak sembelih? Dia kata, ia terbalik. Terbalik. Dia mahu sembelih tapi terbalik. Kata Ismail, it'an biha ta'na. Kata Ismail, tekam dengannya. Maka
Ibrahim cuba untuk masukkannya, tidak masuk dalam kulit Ismail. Ini bukti yang besar bahawasanya sebab-sebab yang Allah menjadikan di dunia, ia tidak menciptakan apa-apa. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ubat tidak menciptakan kesembuhan. Makanan tidak menciptakan rasa kenyang. Pisau tidak menciptakan kesan yang berlaku apabila menggunakannya. Api tidak menciptakan kebakaran. Bahkan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kita dan perbuatan kita, sama ada yang baik maupun yang buruk, semuanya berlaku dengan kehendak Allah dan penciptaan Allah. Karena Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah, yakni tiada pencipta melainkan Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yakni Allah ta'ala dia yang menciptakan kalian dan apa yang kalian melakukan. Maka setiap sesuatu yang berlaku dalam alam berlaku dengan penciptaan Allah. Sebenarnya perkataan atau kalimah la ilaha illallah yang kita hari-hari kita sebut, apakah maknanya? Kata Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, maknanya tiada pencipta melainkan Allah. Maka yang menciptakan, yang mengeluarkan daripada tiada kepada ada, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kepercayaan orang Islam. Ini kepercayaan orang Islam. Ini kepercayaan semua para anbiya, kerana semua para anbiya beragama Islam. Adam Muslim, Ibrahim Muslim, Musa Muslim, Isa Muslim, Muhammad Muslim. Semua para anbiya beragama yang satu, agama Islam. Tiada seorang Nabi yang beragama Nasrani atau beragama Yahudi, tidak ada. Semua mereka kata la ilaha illallah. Ini kepercayaan semua para anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan Ibrahim alaihi salam apabila dia membuat sedemikian dan pisau tidak memotong, maka dia dipanggil oleh salah satu daripada para malaikat. Dia dipanggil, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, kamu sudah usaha membuat apa yang kamu disuruh untuk melakukan. Maknanya dia usaha untuk melaksanakan seruhan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi pisau tidak memotong. Dan dia melihat Jibril alaihi salam turun dengan satu kibas daripada syurga, dan kibas itu yang besar, ia dijadikan tebusan kepada Ismail alaihi salam. Dan Ismail tidak disembelih, tapi kibas itu yang disembelih. Maka ini adalah makna sabdaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan udhiyah, sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah sunnah ayah kita Ibrahim alaihi salam. Muslimin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, apabila kita berfikir tentang kisah ini dan kita melihat bahawasanya Ibrahim alaihi salam, dia disuruh untuk menyembelih anaknya, dia tidak membantah kepada Allah dan tidak tinggalkan suruhan Allah. Apatah kita lagi? Kita digalakkan sunat untuk kita membuat ibadah udhiyah. Maka kita bukan disuruh untuk sembelih anak pada hari raya. Untuk kita sembelih daripada binatang al-an'am, maka hendaklah kita rajin untuk melakukan ibadah itu, dan untuk kita dapat pahala melaksanakan ibadah udhiyah.
kerana Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimakumullah, antara apa yang ulama kata ia mustahab sunnah, ketika melihat binatang al-an'am pada hari-hari ini, apabila melihat kambing atau unta atau biri-biri, maka mustahab untuk kita membuat takbir. Kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang kita melihat ada orang-orang Islam, mereka dah mula sediakan binatang-binatang untuk ia disembelih nanti pada hari raya. Maka kalau kita melihat binatang-binatang tersebut pada hari-hari ini 10 Zulhijjah, mustahab kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita membuat takbir. Dan orang yang dah berazam untuk membuat udhiyah, maka mustahab bagi dia untuk dia tidak potong kuku atau rambut sampai dia selesai daripada menyembelih udhiyah dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita antara mereka yang mendengar ilmu, mendengar nasihat dan beramal dengannya, dan semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ketakwaan dan pengakhiran yang baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma waffiqna lil khairi ya karim, وانفعنا بعلم الدين واجعلنا من الصالحين واجعلنا يا ربنا من عتقاء يوم عرفة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة واغفر لنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين.